Saya nak sebut satu perkara ialah apa hukum mencintai Nabi. Maka ditulis dalam kitab ini wajib mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ni wajib. Sesiapa yang tidak ada cinta dalam hati dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum dia berdosa. Mesti ada cinta. Sekarang ni dah ada cinta kepada Nabi sudah. Banyak tak cinta pada Nabi? Banyak. Ya, cinta kepada Nabi ni bagaimana? Mesti mengatasi segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله lapangkanlah hati-hati kami ya Allah wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, kau perelokkanlah akhlak kami dan adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatizah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Ya, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat, dan di antara nikmat yang sedang Allah taala kurniakan kepada kita pada pagi ini, Allah meletakkan kita di suatu tempat yang mulia, satu tempat yang barakah, dalam majlis yang paling mulia dan paling barakah. Ya, tidak ada majlis yang paling indah, yang paling mulia, yang paling hebat atas muka bumi Allah ini di saat kita berada dalam sebuah majlis mengingati, memuliakan, mencintai, merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah insan yang paling mulia, insan yang paling agung, insan yang paling barakah, yang membawa seluruh hidup dunia dan akhirat kita menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertamanya saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, yang pertama kita memulakan dengan mengingati Allah. Jiwa kita lantunkan, kita bawa kepada Allah. Yang pertamanya yang mengutus kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang biasa yang saya bawanya, cuma kita ikut sajalah insya-Allah. Supaya kita jiwa dan hati kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya yakin jiwa-jiwa tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni sentiasa merindui, mencintai Allah dan Rasulnya insya-Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqa, nabiyuna sidqa. Al-Mustafa haqqa, nabiyuna sidqa. Huwa syafi'ul khalqa yawman ardi ala Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha
illallah. Jadi setelah jiwa kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah sama-sama, walaupun saya yakin dah terlalu banyak dah pada pagi ini kita berselawat ya kepada junjungan baginda Nabi, kita mengulangi lagi sekali. Semoga bertambah-tambah cinta kita, bertambah-tambah rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin adik-adik kita tadi dah bawa ya qasidah ini, tapi saya lontarkan lagi sekali kerana dia memiliki suatu makna yang begitu mendalam dalam perjalanan hidup kita. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedikit bicara ringkas ya pada pagi yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barakah ini, iaitu saya nak bawa dari sudut menghadirkan rasa cinta kita dan rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kerana Allah Ta'ala memilih kita sebagai umat kepada kekasih Allah. Tidak ada satu anugerah, tidak ada satu nikmat, tidak ada satu pemberian yang begitu sekali amat berharga dalam seluruh dunia dan akhirat kita, seluruh hidup dan mati kita, seluruh perjalanan dunia dan akhirat kita, ialah di saat Allah telah memilih kita menjadi umat kepada kekasih Allah. Maka setiap saat, setiap ketika, setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat yang kita lalui, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam cinta dan kasih Allah, kerana kita adalah lambang cinta Allah kepada kekasihnya. Ya, kita adalah lambang cinta Allah kepada makhluk yang paling mulia di sisinya. Kita adalah lambang cinta Allah kepada ketua, kepada nabinya, ya, ketua kepada rasulnya. Sebab tu kata setengah ulama, rasul-rasul yang diutus oleh Allah, mereka membawa satu perkara. Perkara yang pertama yang mereka bawa satu perkara sahaja. Yang pertama mereka bawa ialah risalah, iaitu membawa agama Allah untuk disampaikan kepada umat masing-masing. Dan di sebalik risalah itu ada rahmah, ada kasih sayang Allah. Ya, betapa Allah Ta'ala dia mencintai kita sebenarnya bukan kerana dia nak kita beribadah kepada Allah. Kalau nak beribadah pada Allah, ada malaikat, ada makhluk Allah yang nama malaikat yang jauh lebih hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kalau dari segi Allah nak cipta kita untuk Allah, lihat seluruh perhambaan kita pada Allah, kita tidak akan mampu menandingi yang makhluk juga namanya malaikat yang begitu sekali sangat-sangat memperhambakan diri kepada Allah. Setiap saat mereka perhambakan diri pada Allah. Ya, kalau sekadar Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita untuk Allah melihat siapa di kalangan kita yang paling banyak berzikir, itu pun sebab itu pun malaikat-malaikat Allah yang paling banyak berzikir. Ya, ada malaikat yang menyebut subhanallah daripada awal kejadiannya sampailah hari kiamat. Sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan makhluk-makhluk yang kita lihat di sekitar kita ini pun ya jauh lebih banyak berzikir, bertasbih. Bahkan mungkin mereka lebih dahulu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Maka para alim ulama mengatakan, kenapa Allah cipta kita? Ya, Allah cipta kita kerana kasih dan cinta kita kepada kekasihnya. Maka Allah memilih kita untuk menjadi umat kepada kekasihnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu baginda Nabi, kalau Nabi lain, dia bawa risalah, bawa agama. Di sebalik agama itu ada rahmat. Tetapi baginda Nabi SAW dibawa dua kepada kita. Pertama, dia bawa risalah, risalah Islam, agama Islam. Di sebalik agama Islam itu rahmat, ya, kasih sayang dan cinta. Sebab tu orang yang mendakwa rahmat, kasih, ya, kasih sayang, itu rahmat. Sukar juga kita nak menterjemahkan perkataan rahmah sebenarnya. Ya, rahmah ni kasih sayang. Rahim, daripada perkataan rahim, pecah kepada perkataan rahim dan rahman. Ya, sebab tu tuan-tuan, khususnya puan-puan yang mengandung bayi-bayi, yang mengandung anak suatu ketika dahulu, penuh kasih sayang. Kerana bayi itu diletakkan di rahim. Ya, kenapa tak letakkan di perut?
Orang tak cakap di perut kan? Bayi tu dekat perut ke kat rahim? Kat rahim. Ya, cuma dekat dengan perut. Tak apalah, kita tak nak bicara yang tu kerana saya tak pernah merasai yang tu. Ya, kerana kita bicara sesuatu yang kita tidak rasa adalah bohong ataupun mungkin tak tepat. Ya, maka kita sama-sama membicara apa yang sama-sama kita rasa. Apa yang kita rasa? Keimanan kepada Rasulullah. Apa kita rasa? Keyakinan kepada ajaran Rasulullah. Apa yang kita rasa? Cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah. Jadi saya ulang lagi sekali, maka baginda Nabi datang dalam hidup kita, dia bawa dua. Pertama, bawa rahmat. Rahmat itu di mana adanya? Pada agama Allah, iaitu Islam. Orang yang hidup dengan Islam, orang yang hidup dengan kasih sayang. Ya, tak akan mungkin orang yang hidup dengan Islam tapi hidup dalam benci-membenci. Itu bukan Islam. Islam adalah agama rahmah. Hatta kepada binatang pun kita sayang. Hatta kepada seekor kucing pun kita sayang. Bagaimana sesama manusia? Tetapi ada di kalangan manusia di akhir zaman ini mendakwa bahawa dia mencintai dia hidup dengan Islam tapi dia membenci orang Islam. Itu tak boleh diterima. Ya. Dia hidup dengan Islam tetapi dalam masa yang sama dia dengki kepada orang Islam. Boleh ya? Maka pada pagi yang mulia ini, salah satu daripada mesej yang paling utama yang Allah nak sampaikan di saat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan ya kamu wahai Nabi Muhammad untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan kepada alam kita manusia semata-mata, tetapi seluruh alam. Alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam apa lagi? Termasuklah alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Maka itulah perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, perkara yang kedua yang tidak diutuskan bersama dengan nabi-nabi lain iaitu mahabbah. Apa makna mahabbah? Cinta. Ya, maka Nabi diutuskan membawa cinta kepada seluruh hati-hati dan jiwa-jiwa umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu salah satu daripada kita nak kata apa ya, gelaran ataupun apa yang kita nak sebut, panggilan, apa lagi bahasa yang boleh kita sebut, kedudukan baginda Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar ketua kepada baginda kepada nabi-nabi yang lain, bukan sekadar Nabi Muhammad itu adalah ketua kepada rasul-rasul, bukan sekadar Nabi Muhammad itu ketua kepada seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah, tetapi baginda Nabi adalah Habibullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini salah satu daripada perkara yang insya-Allah kita berkongsi secara ringkas. Saya bawa sebuah kitab untuk kita sama-sama baca dan mengambil ya pengajaran ya daripada apa yang kita ringkaskan, insya-Allah ya, kita boleh dalam masa setengah jam lagi lebih kurang. Kita nak makan lagi ni kan? Tak makan lagi ni. Saya pun samalah. Sama. Baik, saya nak sebut satu perkara ialah apa hukum mencintai Nabi. Maka ditulis dalam kitab ini wajib mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ni wajib. Sesiapa yang tidak ada cinta dalam hati dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum dia berdosa. Mesti ada cinta. Sekarang ni dah ada cinta kepada Nabi sudah. Banyak tak cinta pada Nabi? Banyak. Ya, cinta kepada Nabi ni bagaimana? Mesti mengatasi segala-galanya. Saya baca satu ayat Quranul Karim ya, yang selalu kita baca dalam surah Taubah ayat 24. Saya baca cepat-cepat ni ya, supaya kita dapat mengisi masa ini dengan sebanyak mungkin, insya-Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "in kana aba'ukum," sekiranya bapa-bapa kamu, "wa abna'ukum," anak-anak kamu, "wa ikhwanukum," saudara mara kamu, "wa azwajukum," pasangan atau isteri atau suami kamu, "wa ashiratukum," ahli keluarga kamu, "wa amwalun iktaraftumuha," harta benda yang engkau usahakan, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," perniagaan-perniagaan yang kau bimbang akan kerugiannya, "wa masakinu tardaunaha," rumah-rumah yang kamu rasa apa? Rasa selesa untuk duduknya, wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Ini senarai Allah ni. Kadang-kadang ayat Quran ni jarang kita jumpa ayat-ayat yang Allah senarai satu persatu. Pertama, bapa-bapa kamu. Ya, kerana manusia ni dalam hati dan jiwa dia biasanya dia paling mencintai ayah-ayah dia. Dan ayah ni dia termasuk ibu kita lah. Ya, biar mana bahasa Arab ni disebut lelaki, dia termasuk sama perempuan. Ya, kalau kamu cinta kepada ayah-ayah dan ibu-ibu kamu, yang pertama, yang kedua, anak-anak kamu manusia ni memang dia amat mencintai anak dia. Ya. Macam kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan sebelum daripada ini, anak dengan isteri mana lebih disayangi? Anak lah ya. Anak dengan suami mana lebih dicintai?
Habis yang sebut I love you dulu macam mana? Apa cerita? Dah lupa ke sebelum ada anak tu kan? You lah satu-satunya I cinta sebelum ada anak. Lupa. Inilah manusia mudah lupa. Ya, sebelum ada anak, you lah satu-satunya dalam hidup I cinta you seorang saja. Lepas ada anak tu, ya, yang paling dicintai. Sebab Allah senarai di sini. Wa abna'ukum, anak-anak kamu. Wa ikhwanukum, saudara-mara kamu. Ya, saudara-saudara kita, adik kita, abang kita, kakak kita. Wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu. Wa ashiratukum, ahli keluarga kamu. Yang keberapa dah tu? 1, 2, 3, 4, 5. Wa amwalun iktaraftumuha. Yang keenam. Apa tu? Harta-harta yang kamu usahakan. Yang ketujuh. Wa tijaratun taksyawna kasadaha, perniagaan yang kau bimbang akan kerugiannya. Orang sekarang duk bimbang. Ni kata krisis ekonomi ni kan. Tahun depan kita akan berdepan dengan krisis ekonomi yang dahsyat. Maka ahli-ahli bisnes ni macam mana sekarang ni? Bimbang akan kerugiannya. Allah senarai ini. Kemudian wa masakinu tardaunaha. Orang sekarang ni selesa duduk di rumah masing-masing. Betul ya? Orang azan dia tak peduli. Pertama dia selesa dekat rumah dia. Yang kedua dia selesa dekat kedai mamak. Pukul 3 pagi dia duduk lagi. Jarang orang duduk pukul 3 pagi di masjid-masjid. Ya, kita ingatkan, saya ingatkan pada saya dan kita semua insya-Allah. 8 perkara ni. Berapa? 8. Betul. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah. Yang pertama, lebih kamu cintai daripada Rasulullah. Wa jihadin fi sabilih, lebih kamu cintai perjuangan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu kamu semua, kata Allah. Tunggu kamu semua hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Dimaksudkan ulama di sini ialah Allah akan azab kamu. Ni sekarang ni. Dalam hati kita kena ada cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad fi sabilillah. Kenapa kita kena cinta jihad fi sabilillah? Untuk kita mati syahid. Bercita-cita kena mati syahid. Ya, sama ada syahid itu Allah bagi dalam cara yang bagaimana, syahid kecil atau syahid besar, itu terpulang pada kehendak Allah. Tapi kena ada rasa cinta dalam hati kita. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul. Adakah yang lain tidak boleh dicintai? Boleh. Tetapi jangan melebihi cinta Allah, cinta Rasul dan cinta jihad fi sabilillah. Allah kata fatarabbasu, tunggu kamu semua. Ya, seronok kamu kan dengan harta benda kamu. Seronok kamu kan dengan rumah-rumah kamu. Seronok kamu dengan ahli keluarga kamu. Kadang-kadang bila mana bertembung kehendak Allah dengan kehendak Rasul, kamu lebihkan mereka daripada Allah dan Rasul. Tunggu kamu. Allah. Ya, moga-moga Allah membuangkan dalam hati kita perasaan-perasaan melebihkan Allah dan Rasul. Bukan tidak boleh cinta pada isteri dan suami. Bukan tidak boleh mencintai pada anak dan kaum kerabat. Bukan. Ya, jangan salah faham tentang agama Allah. Jangan salah faham tentang tuntutan dan perintah Allah. Ya, kenapa Allah letak di situ? Supaya Allah tak nak kita kecewa. Berapa ramai orang kecewa dengan perniagaan dia? Ya, ada. Berapa ramai orang terbeban dengan dengan harta benda dia. Apatah lagi berapa ramai orang yang kecewa dengan suami dan isteri dia. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan tidak, tapi di luar sana. Di luar sana. Cuba lihatlah. Ni yang terbaru, isu yang terbaru pula ni. Ya, macam-macam isu yang terbaru. Ya, I kecewa dengan you. Dulu memang I mencintai you, sekarang I sudah kecewa dengan you. Berapa ramai ungkapan-ungkapan itu telah berubah. Maka Allah tak nak kita terbeban dengan harta benda kita sendiri. Allah tidak nak kita kecewa dengan manusia dan makhluk. Maka Allah meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kerana Allah dan Rasul tidak akan pernah membebankan kita. Allah dan Rasul tidak akan pernah menyusahkan kita. Allah dan Rasul tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Ya, kalau kita mencintai Rasul, Rasul akan mencintai kita. Dan cinta Allah dan Rasul cinta yang sejati. Cinta sejati kan? Siapa yang menyanyi cinta sejati? Amy Search. Tahu tak? Awi. Kumpulan Wing. Betul? Oh, tahu juga ya? Ustaz pun tahu juga. Amy Search, Awi Wings. Okey lah. Dulu orang lontarkan lagu-lagu cinta, rupanya bukan cinta tapi derita. Maka cinta yang sebenar adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Okey, saya nak baca lagi. Ya, kita ni santai-santai, tapi dalam santai itu serius. Supaya kita bergembira dengan hari ini. Kenapa tak, kalau kita boleh bergembira dengan lahirnya anak kita.
Kita boleh bergembira dengan lahirnya cucu kita. Kenapa kita tidak boleh bergembira dengan lahirnya ketua kepada nabi-nabi, ketua kepada rasul-rasul dan kekasih Allah? Kenapa? Ada orang dia allergic dengan majlis-majlis begini. Biarkan dia. Ya. Dengan anak dia digembira, lahirnya cucu dia digembira, lahirnya itu dia gembira, ada orang ni anak kambing dia lahir pun dia gembira. Ya, ada orang ni anak kucing dia lahir pun dia gembira, dia seronok buat hari jadi anak kucing. Pernah tengok? Ya. Birthday apa ni tuan? Birthday anak kucing saya. Namanya apa? Namanya Oyin. Wah, dia gembira dengan anak kucing dia. Tapi bila mana lahirnya, hari lahir Nabi, dia larang orang. Hari lahir Nabi, dia bid'ahkan orang. Hari lahir Nabi, dia tuduh orang itu dan ini. Subhanallah. Ni Allah kata apa ni? Kamu lebih cinta anak kamu daripada Rasulullah. Kamu lebih cinta kucing kamu daripada Rasulullah. Di mana jiwa dan hati kamu memahami hakikat kehidupan ini? Kemana kamu nak bawa hidup kamu? Kalau kamu balik akhirat nanti, siapa yang kamu nak jumpa? Siapa yang kamu nak minta syafaat? Siapa kamu nak minta bantuan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya baca hadis yang kedua di sini. Marahul Imam Bukhari min hadis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala lin nabi. Ya, riwayat daripada Imam Bukhari, hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala lin nabi. Suatu hari dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau orang yang paling aku cintai min kulli syai'in, daripada segala-galanya, illa nafsi, kecuali diri aku. Wahai Rasulullah, hari ini aku nak cakap kepada kamu, sesungguhnya aku amat mencintai kamu daripada segala-galanya, kecuali diri aku. Ini memang sifat manusia. Manusia ni kalau kita tanya, apa dan siapa yang paling dia sayang? Diri dia. Betul ya? Lepas tu kadang-kadang kita kalau, ataupun isteri puan-puan, kalau suami kata I cinta kat you, I sayang kat you, boleh I tanya satu soalan tak? Diri you dengan diri I, mana you lebih sayang? Maka suami mesti menjawab, I lebih sayang diri I sikit daripada you. Betul? Jangan jawab tuan-tuan sekalian, I sayang kat you lebih pada diri I. Penipu. Jangan berbohong. Sayyidina Umar ni yang duduk dengan Nabi, yang pandang wajah Nabi, yang salat belakang Nabi, yang hidup bermati-matian untuk Nabi, akhir sekali dia kata kecuali diri aku. Ini hakikat manusia yang kita tidak mampu untuk menafikan. Salah tak? Tak salah. Betul ya? Tapi ibu, bukan wanita yang bergelar ibu. Kalau sekadar wanita, dia cinta pada diri dia lebih pada orang lain. Kalau sekadar nama dia isteri, dia cinta diri dia lebih pada suami dia. Betul? Ya, jangan nafi. Bohong. Ya Ustaz. Betul. Betul. Tapi kalau ibu, yang tu mungkin lain. Tapi baginda Nabi jawab apa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la wallazi nafsi biyadi. Tidak, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kata Nabi. Nabi bersumpah. Tidak wahai Umar, tidak, demi Allah wahai Umar. Tidak. Demi diri aku berada di dalam kekuasaan Allah. Hatta akuna ahabba ilaika, ya, sehinggalah aku ni dijadikan olehmu yang paling dicintai min nafsik, ya, sehinggalah aku ini kamu cintai kepada aku min nafsik, nak dibandingkan dengan dirimu. Ini terjemah biasa. Faqala lahu Sayyidina Umar, yang berkata kepada baginda Nabi, ya, Sayyidina Umar berkata kepada baginda Nabi, fa innal an wallahi, kalau begitulah wahai Rasulullah. Nabi kata tidak wahai Umar, sehinggalah engkau mencintai aku ataupun aku dicintai olehmu ilaika, nak lebih daripada dirimu. Lalu Sayyidina Umar jawab kepada baginda Nabi, fa innal an, sekarang wahai Nabi, wallah, aku bersumpah dengan Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkaulah, sesungguhnya engkaulah yang paling aku cintai lebih daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi cakap apa? Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Ya. Al-an tu kalau kita terjemah biasa, ya. Sekarang baru benar wahai Umar. Maknanya apa? Maknanya selagi mana kita mendakwa kita cinta kepada Nabi, tetapi ada sesuatu yang lebih kita cintai, maka tidak benar cinta itu.
Saya cinta kat awak. Tapi ada lagi yang I lebih cinta. Diri I sendiri. Itu bukan cinta. Begitu juga cinta ni, kalau dia minta dicintai. I love you, saya cinta awak. You love me. Awak cinta tak pada saya? Itu bukan cinta. Itu business. Itu kata syekh saya. Sebab dia menuntut apa? Dia menuntut balasan daripada cinta dia. Cinta adalah cinta. Boleh insya-Allah ya. Sebab tu baginda Nabi ni, sekarang wahai Omar baru benar cinta kamu. Saya baca satu lagi. Ya, anna Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa wallazi nafsi biyadihi. Ini Rasulullah bersumpah. Rasulullah ini kata-katanya benar dan sifatnya sifat yang benar. Salah satu sifat baginda Nabi adalah sidq, benar. Maka seluruh kata-kata Nabi adalah benar. Tetapi bagaimana di saat Nabi bersumpah? Ya. Untuk menyatakan bahawa ini adalah terlalu amat benar apa yang Nabi ingin ucapkan kepada kita dan ungkapkan kepada kita. Nabi kata apa? Fawallazi nafsi biyadihi. Bahasa yang sama. Maka demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaan Allah. Apa yang Nabi nak sampaikan pada kita, bahawa diri kita ini tidak pernah satu saat, satu waktu, satu keadaan kita menguasai diri kita. Sebab tu orang yang berkuasa jangan mendakwa bahawa akulah yang berkuasa. Tidak pernah kita berada dalam sedikit kekuasaan sehingga kita menguasai diri kita, tidak pernah. Apatah lagi kita menguasai orang lain. Seluruh diri ini di bawah kekuasaan Allah. Seluruh diri kita di bawah kekuasaan Allah. Maka sebab tu Nabi bersumpah, demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaan Allah. La yu'minu ahadukum. Tidak, kalau kita terjemah literal, tidak beriman. Yu'min itu fi'lul mudhari'. Sekarang tidak beriman, akan datang tidak beriman. Dan fi'lul mudhari' ni dengan makna sekarang nak akan datang, dia memberi makna al-istimrar, berterusan. Hidup ini tidak beriman. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah, dia tidak terjemah tidak beriman, tidak sempurna iman. Adakah kita beriman? Ya, beriman. Maka hari ini dan sekarang ini dan sampai akan datang nanti pun tak sempurna iman kita. Hatta akuna ahabba ilaih, sehinggalah aku ini, kata Nabi, ya, lebih dicintai, ya, olehnya min walidihi, nak dibandingkan dengan cintanya kepada anaknya, ayahnya, wa walidihi, dan cinta kepada anaknya. Dalam hati kita ada cinta tak pada ayah? Ada. Dalam hati kita ada tak cinta pada anak-anak kita? Sudah tentu ada. Maka Nabi kata tak sempurna iman kita kalau kita mencintai, atau kalau tidak meletakkan Nabi paling dicintai nak dibandingkan dengan ayah kita dan anak-anak kita. Saya nak bawa satu kisah yang ditulis dalam kitab ni. Ya, satu perkara yang boleh kita ambil iktibar. Ya, saya bawa satu kisah di sini ya. Falamma qadiman Nabi. Hadis ni daripada hadis Imam Bukhari. Hadis sahih Imam Bukhari. Akhraja Imam Bukhari an Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ni daripada Sayyidina Anas bin Malik. Faqad akhraja Imam Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, di mana Sayyidina Anas mengatakan kharajtu ma'a Rasulillah. Aku telah keluar satu ketika ya bersama dengan Rasulullah ila Khaybar, untuk aku pergi bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Khaybar, kerana aku jadi khadam kepada Nabi. Falamma qadiman nabiyyu, maka setelah berperang di dalam peperangan Khaybar, maka Nabi kembali raji'an, ya, Nabi kembali ya daripada peperangan itu, dan Nabi melalui bukit Uhud, wa badalahu Uhud. Setelah berperang di peperangan Khaybar, Nabi balik ke Madinah, Nabi lalui bukit Uhud. Ya, majoriti kita ni kan dah tengok bukit Uhud kan. Rasa apa masa tengok bukit Uhud? Rasa apa? Rasa kagum aja. Sebab dia batu. Sebab dia besar. Bukit batu yang besar. Tak ada kat kita ni. Gitu je. Atau rasa apa? Tengok apa yang berlaku kepada baginda Nabi. Nabi kata apa? Qala, Nabi bersabda, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Hadza jabal, bukit Uhud ni, yuhibbuna, dia cinta kepada kita, wa nuhibbuhu, dan kita, kami sahabat-sahabat ni yang balik daripada peperangan ni juga mencintai bukit Uhud. Bila mana kita bicara cinta, di mana cinta? Di hati. Apa itu cinta? Perasaan. Maksudnya di sini Nabi nak sampaikan kepada kita, bukit batu yang kita tengok tu, mungkin kita rasa kagum aja. Ada rasa cinta tak kepada bukit Uhud? Banyak kali dah pergi ni. Ada balik-balik
sampai kat Bukit Uhud. Ni yang kita akan datang kita pergi. Wahai Bukit Uhud, aku pernah mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa engkau mencintai Nabi dan sahabat. Nabi juga mencintaimu. Maka oleh kerana Nabi mencintaimu, wahai Bukit Uhud, aku juga mencintaimu. Dan aku harap engkau juga mencintai aku sebagaimana engkau mencintai sahabat-sahabat Nabi. Apa yang kita faham daripada ini? Makna dalam sebuah kehidupan. Bahawa seluruh alam ini kalau kita faham, mereka mencintai Nabi, maka terlalu rendah sangat nilai kita kalau kita faham batu ni kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil jamadun. Apa makna jamad? Benda beku. Hayawan, benda hidup. Nabat, benda hidup. Apa makna nabat? Daripada nabatan. Nabatan ni dia tumbuh. Benda yang tumbuh, membesar, dia hidup. Hayawan, lagilah namanya hayawan itu pun daripada benda hidup. Tiba-tiba jamad. Jamad ni pada bahasa Arab, jamad ni adalah kayu batu ni lah ni. Rupa-rupanya mereka juga hidup. Mereka lebih faham, mereka lebih mencintai Nabi daripada kita. Itu salah satunya. Kemudian dia ada dua kisah. Satu kisah lagi, satu kali disebut oleh para alim ulama. Qultu walam yaktaf hadzal jabal bimujarradil ihsas. Ya, tidak mencukupi Bukit Uhud ni dicerita oleh para alim ulama. Bukan sekadar Bukit Uhud ni dia ada perasaan, tidak. Bertaharrak. Bahkan Bukit Uhud ni dia pernah bergegar, dia pernah bergoyang. Ya, kerana apa? Farhan biliqa'il mahbub, kerana dia gembira bertemu dengan baginda Nabi. Apa ceritanya? Satu kali Nabi ada 3 orang. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Ada 3 orang sahabat maksud saya. Nabi dan 3 orang sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Ya. Satu kali Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ni dia panjat Bukit Uhud. Dia berada di atas Bukit Uhud. Lalu Bukit Uhud itu bergegar, bergegar sedikit. Kenapa dia bergegar? Dia bergoyang. Dia rasa dia serindu dan cinta pada Nabi. Dan dia rasa seronok, dia rasa gembira Nabi panjat dia. Nabi duduk atas dia. Kerana dia dah lama dah rindu pada Nabi. Bila mana rindu, apa contoh salah satu perbuatan yang bila mana terbit daripada rindu, ingin bertemu. Pertama, cinta. Cinta ni mesti ada rindu. Tak mungkin cinta tanpa rindu. I cinta kat dia tapi I tak pernah rindu dia. Ini bohong. Begitu juga I rindu kat dia tapi I tak cinta kat dia. Betul? Ada? Tak rindu tanpa cinta. Rindu tapi tak cinta. Ini masalah. Masalah merindui orang yang tidak dicinta. Ini masalah. Ustaz ya? Betul Ustaz ya? Rindu kat adik. Kita salah faham makna cinta sebenarnya. Kita rasa cinta ni pada power kita sahaja. Kita faham cinta tu pada suami sahaja. Tak. Cinta ni pada semuanya. Ibu kita, ayah kita, adik kita, isteri kita, anak kita, suami kita, kawan-kawan kita. Dalam bahasa Arab disebut mahabbah. Sebab tu Nabi dia bawa cinta dalam hidup kita. Tanpa cinta hidup ni tak ada makna. Tanpa cinta hidup ni tak ada nilai. Tanpa cinta hidup ni tak ada bahagia. Kita nak duduk dengan ibu dan ayah kita yang bahagia kan? Nak bahagia dengan ibu dan ayah kan? Ya. Dengan cinta dan ibu kepada ibu dan ayah kita. Ayah kita cinta kepada kita. Cinta dia bukan terbatas pada seseorang. Sebab tu Rasulullah dia cinta kepada seluruh umat dia. Bahkan dia sayang kepada seluruh makhluk yang ada atas muka bumi Allah. Okey, ada 15 minit lagi kan? Kita sebelah 45 okey lah kan? Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Allah. Maka saya sebut dia bergegar. Kenapa dia bergegar? Sebab dia cinta kepada Nabi dan gembira, seronok bertemu Nabi. Akhir sekali Nabi kata apa? Uskun Uhud. Duduk diam uskun. Tenang. Uskun ni tenang. Tenang wahai Uhud. Tenang. Wa daraba bi rijli. Ya, maka Nabi ni dia hentak-hentak sikit kaki dia. Dia hentak-hentak kaki atas Bukit Uhud tu, dia kata tenang Bukit Uhud. Kenapa Nabi tenangkan? Sebab cinta dia dah membuak-buak. Tak mampu dia bertenang. Batu tak, pernah tengok batu tak tenang. Subhanallah. Ya, kita tengok batu ini batu apa ni? Pernah jumpa? Tapi inilah yang berlaku kepada Bukit Uhud. Dia jadi serba salah. Seronoknya dia, gembiranya dia kerana Nabi pijak dia. Sebab tu kita duduk dalam majlis ni kan. Ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau hadirkan aku pada pagi ni.
Terima kasih pada pihak pengurusan yang buat majlis pada pagi ni. Terima kasih adik-adik tahfiz kita yang datang hiburkan kita pada pagi ni. Inilah saat-saat yang paling indah yang akan kita kenang suatu ketika nanti di saat kita nak meninggal. Di saat kita nak meninggal, ini yang paling kita ingat. Wahai Allah, selamatkan aku ya Allah. Cabut nyawa aku ya Allah dengan baik ya Allah. Matikan aku dalam keadaan aku beriman kepadamu ya Allah. Ini saat-saat yang kita akan ingat. Dan Allah akan datangkan rahmat kepada kita. Sebab apa? Sebab kita pernah merindui Nabi, kita pernah menyayangi Nabi, kita pernah duduk dalam satu majlis. Maka sebab itulah Nabi hentak kaki, Nabi kata, wahai Uhud, tenang. Maknanya malu kita kalau jiwa kita ni tak membuat-buat mengingati merindui Nabi. Malu kita. Sebab tu pada pagi ini dengan berkat majlis ini pun dah cukup berkat. Pukul 8.30 pagi lagi kan. Allah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita, menyayangi kita, merindui kita sebagaimana kita merahmati, kita menyayangi, merindui Nabi. Akhir sekali Nabi kata apa? Falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Ya, kerana apa? Kerana duduk atas kamu sekarang ni adalah Nabi. Kamu kena tenang. Kemudian duduk atas kamu sekarang ni Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Kamu kena tenang ya. Dan duduk atas kamu sekarang ni adalah syahidan, 2 orang yang akan mati syahid. Nabi dah bagi tahu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman akan mati syahid. Nabi dah bagi tahu dah ni. Subhanallah. Ada satu kisah lagi saya nak sebut sikit ya, satu kisah lagi. Kita boleh faham daripada kisah ini. Kadang-kadang kita bercerita mungkin susah nak faham. Sebab yang bercerita ni mungkin tak cukup cinta kepada Nabi. Dia bahasa cinta ni bahasa perasaan. Ya, kalau bercerita tu tidak cukup dan ada mungkin tidak cukup cinta dalam diri seorang yang bercerita tu, maka mungkin kita tak terasa. Tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mula terasa. Kenapa? Sebab kita cerita pasal Bukit Uhud, dan Bukit Uhud benar cinta dia kepada Nabi. Kita bukan cerita pada sahabat ni, bukan cerita pada sahabat lagi ni. Satu kali wahadha hajar, ada satu batu, kana yusallimu alayya, Nabi bercerita ya, bukit batu ni dia memberi salam kepada Rasulullah. Minta maaf saya salah baca tu. Wahadha hajarun, batu, ada satu batu, kana yusallimu ala Rasulillah, saya salah baca tadi. Kana yusallimu, bahawa batu tersebut ya sentiasa memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi salam tu hubban lahu, kerana dia cinta pada Nabi. Tengok Nabi ni apa ni? Nak ajar kepada kita di saat kita lontarkan salam kepada saudara se-Islam dengan kita, bukan sekadar kita faham salam itu adalah doa kesejahteraan, tapi kita lontar salam itu dengan penuh rasa cinta. Kita cinta, kita sayang pada saudara se-Islam dengan kita. Kita tak akan biarkan saudara se-Islam dengan kita, saudara se-Islam kita ni derita, susah, kecil hati sebab kata-kata kita. Hari ni kita tak tahu apa dunia sebenarnya. Ya, kita bimbang, kita juga terjerumus dalam dunia yang ada hari ni. Dunia apa hari ni? Dunia cari salah saudara se-Islam, kemudian sebar salah saudara se-Islam. Ini dunia hari ni. Dunia fitnah, dunia caci, dunia maki, dunia macam-macam lah, keji, hina. Ya. Apa yang berlaku sekarang ni? Sebab tu kita orang yang menyambut maulid Nabi ni, kita harap dengan berkat maulid Nabi ni Allah buang segala-galanya, dengki, hasad, ya, buruk sangka kepada saudara se-Islam. Kita akan rugi bagaimana? Kita hilang cinta Allah dan Rasul. Ya. Kerana Allah dan Rasul ni tidak akan memandang kita di saat kita memandang hina kepada saudara se-Islam dengan kita. Ada satu hadis, bihasbi mri'in minasyarr, yang sudah dikira orang tu buat jahat atau berada pada keburukan, an yahqira akhahul muslim, atau kama qala Nabi, dia hina saudara se-Islam dengan dia. Sudah cukup orang tu dikira jahat, buat perbuatan buruk. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia mulia, dia rasa dia ini. Di sisi Nabi sudah cukup dia tu dipandang Allah buruk, dia perangai buruk, manusia yang tidak baik. Dia memandang hina atau dia menghina saudara se-Islam dengan dia. Maka ada satu batu di Mekah ni, setiap kali Nabi lalu, kullama marra bihi qabla an yab'atha, sebelum Nabi diutus, dia lalu. Nabi jalan. Kemudian wa ma nasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazal hajar, Rasulullah ni tak pernah lupa pada batu tu. Sebab setiap kali masa Nabi sebelum jadi Nabi ni, Nabi lalu ikut batu tu, batu tu bagi salam. Bagi salam bukan salam biasa, salam mahabbah, salam cinta. Maka Nabi tak pernah lupa pada dia. Kemudian
qala, dan di saat baginda Nabi SAW kembali ke Mekah, ya, setelah pergi hijrah, ini kata Nabi, inni la a'rifu hajaran di Makkah. Aku ni kenal ada satu batu yang ada di Mekah tu. Kana yusallimu alayya qabla an ab'atha. Ya, sebelum dia bagi salam kepada aku ni, sebelum aku dibangkit sebagai seorang nabi. Inni la a'rifuhu al-an, dan setelah Nabi kembali ke Mekah tu, Nabi kenal ni batu ni lah yang bagi salam dulu. Apa maksudnya? Kalau satu batu yang bagi salam kepada Nabi dengan penuh cinta, Nabi ingat. Bagaimana kalau kita bagi salam kepada Nabi? Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kita lontarkan ataupun kita sebut salam kepada baginda Nabi SAW. Ya? Sama-sama kita sebut. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, semoga salam yang kita ucapkan tadi kepada baginda Nabi, salam yang lahir daripada rasa cinta kita dan rindu kita kepada baginda Nabi SAW. Dan kita harap majlis kita hari ini, dengan selawat kita kepada Nabi, dengan ucapan salam kita kepada Nabi, Nabi juga tidak lupa kepada kita di saat kita berada di akhirat nanti di padang mahsyar. Ya, Nabi tak lupa kepada kita di saat kita perlukan bantuan Nabi, pertolongan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhirat. Kita balik akhirat nanti, bagaimana kita akan dibangkitkan. Sebab kita dengar Nabi cerita ada orang dibangkitkan mukanya macam tengdak, ada orang dibangkitkan merangkak dia, ada orang dibangkitkan berjalan dengan kepala kaki dia ke atas, ada orang berjalan mengesok. Kita pun tak tahu bagaimana perjalanan kita pada akhirat nanti. Jadi salah satu daripada amalan yang jangan kita lupa, selain daripada kita berselawat, kita kena sentiasa bagi salam kepada Nabi. Salam macam tadi, macam kita dalam solat tadi. Kita solat, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Tapi itu solat. Kita bagi salam juga. Ya. Ada satu perkara yang saya belajar, ya, yang benda tu sangat-sangat baik, yang saya belajar di Indonesia tu sangat-sangat baik. Ya, pensyarah-pensyarah ni, dia kata, marilah pertama kita mulakan majlis kita dengan membaca Bismillah. Maka semua ucap Bismillah, ataupun kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah sama-sama kita mengucapkan. Biasanya kat sini ustaz saja kan, kita kat sini ustaz saja biasanya. Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi di sana disuruh kita sama. Marilah kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua baca Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbilalamin. Semua ucap Alhamdulillahirabbilalamin. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita memberi salam kepada baginda Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka rupanya ni amalan yang bagus. Kita jarang, ustaz-ustaz kita jarang, ya, bagi salam kepada Nabi, dan Nabi pasti jawab salam kita. Itu salah satunya. Dan sebagaimana batu ni pernah berlaku pada baginda Nabi, bahawa Nabi berhijrah, masa Nabi belum dibangkit sebagai Rasul, tiap kali Nabi lalu dia bagi salam, setiap kali Nabi lalu dia bagi salam. Ya, maka Nabi dah pergi hijrah ke Madinah, ya, 10 tahun ataupun sebelum daripada itu Nabi kembali balik ke Mekah untuk membuka Mekah. Nabi masih ingat batu inilah yang bagi salam pada aku. Bagi salam ada satu syarat, salam dengan penuh rasa mahabbah, ya, rasa cinta kepada baginda Nabi SAW. Kemudian masa tu kira ada 2 minit lagi kan. Kita sambung lain kali lah. Sambung lagi. Cuma saya nak baca sikit lah. Ada 1-2 perkara ringkas, paling ringkas. Alamatu mahabbatin Nabi. Tanda-tanda cinta kepada Nabi. Ya, tanda-tanda cinta kepada Nabi. Ada banyak di sini, tapi saya sebut antara salah satunya ialah yang pertama, wa min alamatil mahabbatis sadiqah lin Nabi. Di antara tanda-tanda cinta yang sebenar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawamu dzikril mahbub biqalbi. Ya, sentiasa ingat kepada yang kita cintai itu, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqalbihi, dalam hati kita. Letak ingatan yang mendalam dalam hati kita. Kalau tak ada, ya Allah, tolonglah Engkau letakkan rindu dan ingatan yang mendalam, atau dalam kata lain disebut zikir di sini, sentiasa sebut dalam hati kita. Kalau di Hadramaut,
Yaman, saya pernah banyak kali saya ulang masa saya berada di Dar Al-Mustafa Hadramaut Yaman ni. Dia ditulis kalau macam-macam hari-hari Maulid macam ni lagilah dipaparkan. Dia tulis satu banner, Rasulullah hayyun fi qulubina. Rasulullah hayyun fi qulubina, sentiasa hidup dalam hati kita, sentiasa ada dalam hati. Dalam hati ni ada dua saja kena letak, Allah dan Rasul. Jangan letak suami dan sesiapa dalam hati. Balik rumah nanti cakap I nak cakap kat you satu perkara, you maafkan I ya. Sekarang I balik daripada Maulid, I dapat satu pelajaran, I kena buang you daripada hati I. Habis I you nak letak kat mana? I letak you sentiasa di sisi I, tapi bukan di hati. Nanti suami pun nak cakap. Jangan terasa ya kalau suami cakap macam tu ya. Minta maaf, dulu I pernah letak you dalam hati I ya. Bahkan I pernah ukir nama you di hati I ni. Tapi hari ni sorry, minta maaf banyak-banyak, I kena letak you di luar daripada hati I. Tapi tak jauh, masih di sisi Allah dan Rasul di sini. Biar Allah nampak di hati kita tidak ada selain Allah dan Rasul di sini. Dan sentiasa sebut. Itu baru satu. Cukuplah yang satu tu. Ya. Kerana hidup ni kalau cinta dia tak perlu banyak, satu aja. Cuma saya nak tutup dengan satu qasidah. Minta izin Ustaz ya. Suara anda biasa je Ustaz. Tapi saya nak baca satu qasidah sebagai penutup, memberi sedikit kegembiraan kepada hati kita. Sekejap ya. Qasidah ni sekejap aja, 1 minit lebih kurang ataupun 2 minit gitu. Yang ni mungkin saya je pernah baca ya, mungkin saya pun tak sempat tadi nak snap untuk bagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Ya kawkabal asri ya nur barina, ya kawkabal asri ya nur barina, laulaka lam yasri nurul huda fina, nurul huda fina. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya kawkabal asri ya nur barina, ya kawkabal asri ya nur barina, laulaka lam yasri nurul huda fina, nurul huda fina. Al-aidu biluqyakum nahya biru'yakum, al-aidu biluqyakum nahya biru'yakum, wal qasdu ridakum. Maulaya fahmina, maulaya fahmina. Al-bu'du lana laylun wal fajru huwal waslu, wal bu'du lana laylun wal fajru huwal waslu, fakurbukum yahlu ladal muhibbina, ladal muhibbina. Antum ilal qalbi
كالغيث بلا ريب أنتم إلى القلب كالغيث بلا ريب فحققوا قربي فالقرب يحيينا فالقرب يحيينا يا كوكب الأصر يا نور بارينا يا كوكب الأصر يا نور بارينا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala ali. Jadi sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan bicara ringkas. Ya, kerana bicara ini ada sekadar teori dan selebihnya kita berdoa pada Allah. Tolong solat hajat 2 rakaat. Minta, menangis, merayu, merintih dengan Allah. Ya, semoga Allah meletakkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan, dalam hati kita semua cinta dan rindu kepada baginda Nabi yang tersangat amat. Ya, mencintai Nabi. Jadi setakat itu dahululah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, pada pagi ini ya Allah, kami mengadakan majlis maulid mengingati hari kelahiran junjungan kekasihmu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah dengan majlis ini ya Allah. Redhalah dengan kami ya Allah. Kasih dan sayanglah kepada kami ya Allah. Dan letakkanlah ke dalam hati kami anugerah, dan anugerahlah kepada kami ke dalam hati kami ya Allah. Hati anak cucu kami rasa cinta, rasa rindu kepadamu dan kepada nabimu ya Allah. Letakkanlah kerinduan yang mendalam dalam hati kami kepada kekasihmu ya Allah. Layakkanlah kami untuk kami mendapat syafaat nabimu di dalam di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di alam barzah nanti ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di saat kami bertemu denganmu. Izinkanlah kami untuk kami minum air telaga Kausar Nabi dan kekasihmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.